Awak semua dah dapat buku teks? Dah dapat buku teks? Ada yang dah dapat ke? Belum. Belum. Siapa dah dapat? Saya dah dapat dah cikgu. Oh, Haikal dah dapat. Okey. So tajuk 1, topik 1 pasal apa bab 1 ni? Sekejap. Saya kena tanya ni. Siapa yang ambil DLP? Tulis dekat chat. Siapa yang ambil DLP tulis dekat chat Untuk saya take note. Nanti saya akan refer dekat chat. Okey, bab 1 pasal fungsi. Okey, fungsi ni awak dah belajar masa tingkatan 2 kan? Fungsi. Okey, fungsi dan persamaan kuadratik. Dulu masa tingkatan 1, 2, 3 awak belajar persamaan linear je kan? Awak belajar persamaan linear je. Tingkatan 4 masuk kepada persamaan kuadratik. Dan dia guna persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah je lah. Maksudnya dia guna satu huruf je, satu unknown sahaja. Kalau dia guna X, X sahaja. X kuasa 2 tambah 2X tambah 3, ada X sahaja. Kalau dia guna Y, maka Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 5. Macam tu. Tu kuadratik. So, bawah tajuk fungsi dan persamaan kuadratik, okey. Kita pergi kepada ungkapan dululah. Kita masuk slow-slow. Okey, masa tingkatan 1 kan awak belajar ungkapan linear. Ungkapan linear. Ungkapan linear. Linear ni boleh tak bagi contoh linear? Macam mana linear? Persamaan linear ataupun ungkapan linear tu bagi contoh. Ada? Tak ada idea? Linear. Okey, linear ni kuasa 1. Buatlah apa-apa persamaan yang pemboleh ubah dia kuasa 1 je. Linear ni kuasa 1. Apa-apa je. Ungkapan linear. Linear kuasa 1 maksudnya Y sama dengan X tambah 1 ke. Ni persamaan. Okey. So kalau ungkapan ni dia tak ada sama dengan. Maksudnya dia akan jadi X tambah 1 sahaja ke X tambah Y. Tu ungkapan linear. Kalau linear kan. Okey, linear. Lepas tu persamaan linear. Persamaan ni bila mana dia ada sama dengan lah. Persamaan ni mesti ada sama dengan. Ada sama dengan. Ni balik kepada pemuan dulu ni. Persamaan linear ada sama dengan. So persamaan linear ni contoh X tambah 1 sama dengan 3. Ataupun okey, X tambah 2 tambah X sama dengan X. 2 tolak X sama dengan X ke. Tak kisahlah. Ataupun okey, Y sama dengan X tambah 6 ke. Pemboleh ubah dia, semua pemboleh ubah lah. Semua pemboleh ubah yang dibagi tu
kuasa 1. Barulah dia jadi linear. Linear kuasa 1. Persamaan tu ada sama dengan. Ungkapan tak ada sama dengan. Ungkapan tak ada sama dengan. So, tajuk ni kita akan tengok kepada ungkapan kuadratik. Okey, kuadratik ni ialah kuasa 2. Kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, dia tak jadi kuadratik. Kalau tak ada kuasa 2, dia tak jadi kuadratik. So, contoh ungkapan kuadratik. Okey, awak dah tengok kan ungkapan linear macam ni kan? So, awak rasa ungkapan kuadratik dia macam mana? Boleh tak bagi contoh? X2 tambah Y 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, boleh? Betul. Ni kuadratik ungkapan. Dia tak ada sama dengan. Okey, so yang ni ungkapan kuadratik ni dalam 2 pun boleh ubah. Sebab dia ada X dengan Y, 2 pun boleh ubah. Lepas tu, okey, lagi contoh. Dia boleh jadi, boleh je kalau X kuasa 2 tambah dengan 2X. X kuasa 2 tambah dengan 2X. X yang kedua ni, dia tak ada kuasa 2 kan? Tak apa, boleh je. Sebab, okey, kuasa yang paling tinggi dia ialah 2. Kuasa yang paling tinggi dia ialah 2. Dia ada yang kuasa 2. Dia ada yang kuasa 2. So, X kuasa 1 tu boleh, kita boleh letak. Ada Y kuasa 1 pun boleh letak. Yang pasti paling tinggi dia kuasa 2. Tapi kalau awak letak X kuasa 3 tiba-tiba, tambah X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah dengan Y ke, yang ni bukan dah lah sebab dia ada X kuasa 3, tak boleh. Walaupun dia ada X kuasa 2, tapi dia ada yang paling tinggi dia 3, dia tak jadi kuadratik. Okay, dia tak jadi kuadratik. Kalau ada kuasa 3 dan ke atas lah. Okay, boleh tulis lah. Okay, X2, 2X. Kuasa 2 tambah X contoh. So yang ni bukan kuadratik bukan kuadratik. Bukan kuadratik. Boleh buat nota sendiri. Dan kalau X kuasa 2 dekat bawah pun 1 per X kuasa 2 contoh. Tambah dengan X tambah dengan 3 contoh. Kalau macam ni pun bukan kuadratik juga. Sebab X kuasa dia tu dekat bawah. Kalau X kuasa 2 dekat bawah, awak belajar form 3 kan, index kan. Kalau X kuasa 2 dekat bawah, dia sebenarnya ialah X kuasa negatif 2 kan. Jadi dia benda yang berbeza. Kuasa 2 dengan kuasa negatif 2. Benda yang berbeza. Dia tak jadi ungkapan kuadratik dah lah. Arif boleh buka kamera Arif. Arif, Daniel, Haikal. Okay, so yang tajuk kita ni persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Persamaan kuadratik, okay, kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, so bila sebut persamaan, dia kena ada sama dengan. Kalau kuadratik maksudnya kuasa 2. Paling tinggi kuasa 2.
Okey, satu pun boleh ubah ni maksudnya ada satu je lah. Ada X sahaja atau Y sahaja, atau Z sahaja atau A, B, C, A sahaja ke. Satu je huruf yang tak tahu nilai. Jangan ada gabungan X dan Y, tak boleh. Mesti satu je. Ikutlah nak tulis nota macam mana, mesti satu je. Ada X sahaja ke Y sahaja ke, satu je. So boleh bagi contoh tak macam mana persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Okey, setiap seorang boleh bagi dekat chat. Kuasa dua, okey, kuasa dua tu awak tulis dua pun tak apa. Kalau keyboard tu tak ada yang kuasa dua kan, tulis je dua. Okay, apa contoh persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Tiga X tambah 2X kuasa 2. Okey. Okey, betulkan sikit. Ada sama dengan, kena ada sama dengan sebab persamaan. Okey, Bazil. A kuasa 2 tambah 7 sama dengan 9. Okey, betul. Cikgu, kalau X kuasa 2 tu ada tapi ada X negatif 1 boleh ke? Contoh? X kuasa 2 tambah X Y negatif 1. Y kuasa kalau negatif X kuasa negatif 1. kuasa negatif 1. Tak boleh. Tak boleh juga. Pecahan pun tak boleh juga ke? Kalau kuasa pecahan gitu. Tak boleh juga. Dia Macam X kuasa 2. Dia kena X kuasa 2 paling tinggi. Okey, X kuasa 2 paling tinggi. Lepas tu dia kena X dan X kuasa kosong je lah. X kuasa 1 dengan X kuasa kosong saja. Kalau X kuasa kosong tu maksudnya 1 lah kan. Sama dengan kosong contoh. Okey, X kuasa kosong tu sama dengan 1. So saya letak 1 kat sini. So yang ni X kuasa 2 tambah X kuasa 1 tambah 1 sama dengan kosong. Kita terima yang tu saja. Kalau X kuasa negatif tu bukan kuadratik dah. Okey, lagi contoh. Izati 2X kuasa 2 tambah 5. Okey, tak ada sama dengan. Kena letak sama dengan. Lagi? Okey, Bazir dah. Siapa Pak Alif Haikal? Alexa? Apa persamaan kuadratik dan satu pun boleh ubah? Daniel?
Okey, 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 7 sama dengan 0. Yes, betul. 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 7 sama dengan 0. Okey, ini adalah persamaan kuadratik. Okey, Alexa, bagus. Lagi-lagi Mukhris, Alif, Arif. Daniel. Okey, saya ambil yang Izati punya. Tapi saya baiki sikit lah. Bagi jadi ada sama dengan 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan x. So ni adalah persamaan kuadratik. Lagi-lagi. Arif, kau dengar ke? Kau tak dengar lah. Internet kat slow. Mana? Oh, Daniel Arif juga kan? Arif Daniel. Arif Aliuddin. Alif Haikal. Haikal Mukhris. Okey, ni contoh persamaan. Tak dapat ke? Ni contoh-contoh persamaan kuadratik yang satu pun boleh ubah. Yang kita duk buat latihan tadi. Contohnya M tolak M kuasa 2 tolak 4 sama dengan 0. So yang ni lah. Ya, Haikal Mukhris 2x kuasa 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 0. Nak sama dengan 0 pun boleh, nak samakan dengan nombor pun boleh. So dia akan jadi persamaan kuadratik. Okey. So kita lagi satu kita ada persamaan kan. Ni persamaan dan kita ada fungsi. So dekat sini dia buat dan, maksudnya kita belajar dua, persamaan kuadratik dan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita akan tengok juga fungsi kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kuadratik tu kuasa 2 lah. Satu pemboleh ubah tu maksudnya ada x saja atau y saja kan. Ni satu pemboleh ubah. Lepas tu kuadratik mesti kuasa 2. Okey. Fungsi pula dia ada macam simbol fx. Fx. Dalam dia mesti selalunya kita guna x lah.
Dia depend kepada soalan jugalah. Dan dekat luar ni, dekat luar ni selalunya kita guna F. Tapi boleh je soalan nak bagi GX ke HX ke FX, GX, HX tu adalah fungsi. Kuadratik mesti kuasa 2. Lepas tu 1 pun boleh ubah. So contoh fungsi kuadratik, dengar ya. Contoh fungsi kuadratik, contohnya fx sama dengan, saya ambil contoh atas ni, fx sama dengan ambil yang sebelah, ambil fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sahaja. Macam ni je. Sebelah kiri dia fx. Dan dekat dalam ni dia bergantung dekat sini lah. Kalau kita guna x maka dalam ni x. Dalam ni x ni dia kalau sini x maka dalam ni x. Fx. So dekat luar ni kadang-kadang ditulis f, kadang-kadang ditulis gx, kadang-kadang ditulis hx. Yang tu tak ada masalah. So lagi fungsi kuadratik saya bagi contoh. Gx sama dengan x kuasa 2 tolak 4. Ni fungsi lah ni. Mesti ada G. Mesti ada Gx dalam kurungan X. Fx. So Fx, Gx. Ni fungsi kuadratik. Kalau persamaan kita ada sama dengan je. Sama dengan maksudnya belah kiri ada nilai, belah kanan pun ada nilai. Dan kalau fungsi dia letak Fx, Gx tu. Lagi dia boleh je kalau nak letak H, HY contohnya. HY. HY maksudnya dalam ni mesti ada kuadratik dan pemboleh ubah dia mesti Y. Like Y kuasa 2 tolak 2X tambah 5 contoh. Sorry, tak boleh X lah. X kuasa 2 tolak 2Y tambah 5. Mesti dekat dalam dia huruf Y. Dekat dalam dia mesti huruf Y. Dia nak letak FY ke. So FY ni bermaksud dekat dalam dia Y. Letaklah apa-apa Y. Y kuasa 2 sebab kuadratik kan. Y kuasa 2 tambah 4 contoh. Ubah sikit. X kuasa 2 tambah 4x. 4y. 4y. Fy sama dengan y kuasa 2 tambah 4y. Maka dia akan jadi fungsi kuadratik. Boleh faham? Boleh. So awak dah kenal persamaan, dah kenal fungsi. So kuadratik ni kita ada x kuasa 2 kan. Saya ambil contoh yang macam ni lah, senang. Yang macam ni kan. 2x kuasa 2. Sekejap. Kuadratik. Kuadratik ni kita tulis dalam bentuk umum dia. Bentuk umumnya ialah A x kuasa 2 tambah bx tambah c. A x kuasa 2 tambah bx tambah c. So nilai A, B, C tu yang berubah. Nilai A, B, C tu yang berubah. Yang dekat sini A, B ni, C ni yang berubah-ubah tu lah untuk jadikan dia kuadratik. Sebagai contoh saya ambil yang pertama ni. Yang pertama 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. So dia sebenarnya bentuk umum ni lah kan, dia sama lah kan. Benda yang sama. Dekat sini kita nampak A dia ialah
apa? A dia ialah yang ni lah 4. 2. A X kuasa 2. Dia dekat depan X kuasa 2 kan. So A dia ialah 2. B dia ialah 3. Positif 3. 3. B ialah 3. C dia ialah 4. Positif 4. Okey. So boleh faham ni bentuk umum. A, B, C. Okey, kalau kita tengok contoh yang kedua, ambil yang ni. X kuasa 2 tolak 4. Okey. Laju sangat ke nak salin dulu? Okey. Turan baru masuk, buka kamera. Okey, kuadratik bentuk umum dia ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang ni ungkapan lah ni. Ni ungkapan dalam bentuk umum kan. Sebab dia tak ada sama dengan, dia tak ada fx. Dia tak ada fx, fungsi dia tak ada sama dengan untuk persamaan. So ni adalah ungkapan. Saya letak ni adalah ungkapan. Jadi kalau datang ditukar kepada fungsi, dia letak je lah fx sama dengan 2x tu. Akan jadi fungsi lah lepas tu. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4. Fy sama dengan y kuasa 2 tolak 2y tambah 5. So dah akan jadi fungsi lepas tu. Kalau persamaan, letak je sama dengan kosong, sama dengan kosong, sama dengan kosong, sama dengan kosong. Dah jadi persamaan. Jadi persamaan bila dia ada nilai kiri dengan kanan. Okay. So yang ni, kita nak tengok kuadratik ni, bentuk umum dia ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Untuk A kita dapatlah yang ni semua positif. A2, B3, C4. Kalau nombor 2 macam mana? Okey, dekat depan dia. Okey, nombor 2 ni dulu. Saya tulis A X kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Ini adalah persamaan kuadratik. So kalau X kuasa 2 tolak 4, saya susun X kuasa 2. BX ada tak kat sini? Ada tak yang ada X? Tak ada kan? Okey, tak ada. Okey, kosongkan dekat sini. Tolak 4. Okey, tolak 4. Maksudnya dekat sini, A kita ialah kat sini 1 kan? A kita ialah 1. So A ialah 1. B kita ialah, okey dekat sini tak ada. Di sini 1. Sini B ni tak ada kan? Bermaksud dia tambah dengan kosong X. Kosong darab X dapat nilai kosong. Sebab tu dia tak tulis. Okey, kosong darab X dapat nilai kosong. Sebab tu dia tak tulis. So B kita ialah kosong dan C kita ialah, okey, C. C kita 4 ke negatif 4? C ialah negatif 4. Okey, good. Negatif 4. Sekali lah. Okay, so dekat sini X kuasa 2 tolak 4. A1, B0, C negatif 4. Kalau nombor 3. Okey, nombor 3 ni senang je. Okey, nombor 3 ni kita susun
A Y kuasa 2 tolak B Y tambah C. Ha. A kita nampak dekat sini dia nilai 1 kan. Sekejap. Sini mesti tambah. Okay. So A dekat sini kita nampak dia ialah A tu 1 lah. B mesti negatif 2. Sebab dia mesti positif B. So bila dia bagi negatif 2Y maka B tu ialah negatif 2 lah. Supaya bila kita darab masuk kan, dia jadi tambah negatif 2Y. Benda yang sama lah kan. Tambah negatif 2Y dengan negatif 2Y. Sebab sini tambah. Sini tambah. So kita tulis tambah. B ialah negatif 2. So bila sekalikan dapatlah balik kan. Maksudnya B tu ialah negatif 2. Dan C ialah 5. Okey, nombor 4. Y kuasa 2 tambah 4Y. Okey, Y kuasa 2 tambah 4Y. So dekat sini A kita ialah 1 juga. Okey, B 4. Okey, A 1, B 4, C tak ada kan? Maka C ialah kosong. Okey, boleh faham. Okey, faham ya? Macam mana nak kira ABC ni, nak tahu ABC. Sebelum ni dah belajar dah pasal ABC ni. AX kuasa 2, bentuk umum. Dah? Belum lagi, memang tak pernah jumpa lagi. Okay, tak pernah lagi. Okey. So saya kira macam hari ni. Okey, cover fungsi, persamaan, kuadratik, bentuk umum dia. Okey, latihan dulu. Kenal pasti nilai A, B dan C. Sekejap . Okey, so ini adalah beza fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik. Fungsi ada fx, persamaan kuadratik dia ada sama dengan kosong. Okey, kenal pasti nilai ABC. Okey, fx sama dengan
Okey, nampak macam ada juga yang salah lah. Macam contoh X kuasa 2 ataupun negatif X. Okey, kalau dia kata X kuasa 2, kalau dia tulis X kuasa 2 kalau contoh macam 3 dengan 4, X kuasa 2 kan. So X kuasa 2 kalau dia tulis bermaksud dia ada nombor dekat situ. A tu ada nombor. Nilai dia ialah 1. 1 darab X kuasa 2 maka dapat X kuasa 2. So dia ditulis nombor tu lah sebab dia ada nilai iaitu 1. Kalau yang jadi kosong, okey, yang jadi kosong tu contohnya nombor 4. Okey, X kuasa 2, A dia 1. Okey, saya tengok nombor 4 ni. Okey, sini nombor 4. Ni kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ni persamaan kuadratik lah. Persamaan kuadratik kan. So X kuasa 2 tolak 3X. Tolak 3X dekat sini. C tak ada kan. Sama dengan kosong. Okay, so dekat sini. Dekat sini A dia. A ni nilai kat sini lah. Jangan tulis X kuasa 2. Siapa tulis X kuasa 2 salah. Siapa tulis X kuasa 2 salah. A-nya mesti nilai 1. A ni mesti nilai dia 1. A mesti nilai 1. Okey. B kena nilai negatif 3 lah. B ialah negatif 3. Positif B. So B ialah negatif 3. C ialah, sekejap saya tukar sikit. Okey, B ni, B ialah negatif 3. Kenapa negatif 3? Sebabnya dia tambah darab dengan negatif 3. Dia tambah darab negatif 3. So B ialah negatif 3. Dan C ni dia tak ada kan? C ni tak ada. Bermaksud dia tambah kosong. C tak ada. Bermaksud dia tambah kosong lah. So C ialah kosong. Kalau macam ni, kalau dia tak tulis tu maksudnya kosong. Tapi kalau dia tulis maksudnya X kuasa 2 ke maksudnya dia ada nilai. Okey, saya bagi contoh lagi nombor 5. Nombor 5 tu. Okey, saya bincangkan nombor 5. Nombor 5 ni negatif X kuasa 2. Okey, saya tulis dulu. X kuasa 2 X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong kan. So susun negatif X kuasa 2. Okey, BX ni tak ada sebab dia tak ada X. Okey, sebutan yang serupa dengan dia iaitu yang ada X lah. Yang ada X tu tak ada, tambah 5 dekat belakang dekat C sama dengan kosong. Okey, so dekat sini A dia ialah negatif. Negatif apa? Negatif apa? Negatif 1 lah. A dia mesti nilai negatif 1. A mesti nilai negatif 1. Okey, B. B ni, B sini kan? So dekat sini tak ada kan? Tak ada tu maksudnya, dia tambah kosong darab dengan X. Tambah kosong darab dengan X dapat nilai kosong. Kosong darab 2 dapat kosong. Kosong darab 3 dapat kosong. Kosong darab X pun kosong. Sebab itulah dia tak tulis. Sebab dapat kosong. So B dekat sini ialah kosong. Dan C ialah 5. C ialah 5. Okey, C ialah 5. So ni jawapan dia, nombor 5. Okey, untuk yang nombor 1, so A dia ialah negatif 5/2. Okey, C dia ialah 5. C 5. D dia negatif 12. Okey,
termasuk negatif lah sebabnya dianya asal daripada tambah C kan. So tambah negatif 12. So C kita ialah negatif 12. C ialah negatif 12. Siapa tulis 12? Salah. Siapa tulis 12? Salah. Mesti jawapan dia ialah negatif 12. Okey. Nombor 2. A3. B negatif 1 lah ni. B negatif 1. Negatif 1. B ialah negatif 1. C pun ialah negatif juga. Negatif 5. C ialah negatif 5. Termasuk negatif. Sebab dia tambah darab negatif 5. Macam yang B pun sama. Dia tambah darab negatif 1x. Tambah negatif 1. So B itu ialah negatif 1. Okey, nombor 3. A-nya ialah 1. B-nya ialah negatif 6. C-nya ialah 5. Okey, boleh? Senang je. Okay, next. Arif, awak tak hantar, saya tanya mak awak sekejap lagi. Dalam kelas tak ada respon, so nanti saya WhatsApp mak awak. Okey, seterusnya, okey, kita dah kenal mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okey, sekarang ni graf kuadratik. Okey, sebelum masuk pada graf kuadratik, saya nak imbas balik pasal graf linear. Ingat tak graf linear ni macam mana? Apa bentuk graf linear? Persamaan linear tu graf dia macam mana? Any idea? Linear, kuasa 1. So graf dia jadi macam mana? Tak ingat. Linear ni mesti garis lurus. Okey, linear tu mesti garis lurus. Awak apa ni? Kan sebelum ni kita ada graf macam ni X, Y. So awak ada bina garis lurus. Cari kecerunan. Cari persamaan apa-apalah. Ada garis macam ni. So Y sama dengan MX tambah C. Ni contohlah ni kan. Maksudnya dekat sini ada nilai X kuasa 1, Y kuasa 1 kan. So ni adalah linear lah. So kalau linear, kita mesti garis lurus. Straight, tak ada bengkok-bengkok. Garis lurus. So garis lurus tu tak kisahlah dia nak buat macam ni ke, mendatar ke, menegak ke. Asalkan dia garis lurus, straight line. Okay, asalkan dia straight line. So dia akan jadi graf linear. Okay, untuk graf kuadratik, bentuk dia bukan garis lurus. Bukan garis lurus dah. Okay, graf kuadratik. Graf kuadratik ialah bentuknya bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Ni kuadratik. Bentuk yang macam ni. Bentuk yang macam ni. So dia ada macam ni lah U. U macam mana? U apa ni? U macam ni. U senyum, U bangkuk, U terbalik.
ataupun C terbalik. So ini adalah graf kuadratik. Okey, graf kuadratik. Okey, tapi awak just buat yang ni yang ni saya tak nak. Tapi awak nak untuk tahulah bentuk C dengan tu adalah graf kuadratik juga. Cuma nanti kita belajar fungsi. Fungsi tu hanya dua bentuk ni sahaja, kuadratik. Fungsi kuadratik ada dua ni je. Graf kuadratik ada 4 bentuk tadi. Graf kuadratik ada 4 bentuk tadi. Tapi kita bawah tajuk fungsi kuadratik kita ada 2 saja. Kenapa 2 saja? Okey, nanti next week saya terangkan. Okey, untuk graf kuadratik macam mana nak tahu bentuk dia? Daripada persamaan ataupun fungsi kita nak tahu bentuk dia macam mana kan? Okey. Contoh contoh 3x kuasa 2 tambah dengan 5x tambah 6. Fungsi lah. Okey, A kat sini apa? Apa nilai A? Tiga. 3, B dia 5. 5, C 6. C 6. Okey. Awak just tengok nilai A. A kalau dia lebih besar daripada kosong, senang kata dia adalah positif lah. Nombor yang positif. A lebih besar daripada kosong kan. So kalau A dia positif, graf dia akan jadi bentuk macam ni. Graf dia akan jadi bentuk macam ni. Kalau A positif. Dan kalau A negatif, contoh negatif 2x tambah negatif 2x kuasa 2. Okey, A dia tu mesti dekat x kuasa 2 lah. A dia mesti dekat x kuasa 2. Negatif 2x kuasa 2 tambah dengan 5x contoh sama dengan kosong. So A dekat sini ialah negatif 2. So A negatif 2 ni A kecil daripada kosong lah kan, negatif. Okey, apabila negatif graf dia akan jadi macam ni. Itu je bentuk dia. Okey, so apabila graf bentuk macam ni, kita panggil ni graf senyum, ni graf masam Okey, graf senyum, graf masam. Graf senyum, graf masam. Kalau positif, A positif, graf senyum. Kalau A negatif, graf masam. Okey, ingat A positif, graf senyum. A negatif, graf masam. Okey, kalau graf senyum, dia akan ada titik, okey, titik ni, titik dalam graf dia ni, dia akan ada titik minimum. Titik minimum, titik paling kecil, paling rendah. Ni, titik dia akan berada paling rendah dekat sini. Okey, yang ni kita panggil sebagai titik minimum, rendah. Titik minimum, dia duduk kat bawah. Okey, kalau duduk kat bawah, titik minimum. Awak ingat, A positif, graf senyum, so titik minimum. Titik minimum. Kalau graf negatif, graf masam, so titik dekat atas ni kita panggil sebagai titik maksimum. Okey. Boleh faham? Boleh.
Okay, graf ni tak apalah saya bagi ni nama dia. Kalau graf linear tu kita linear tu garis lurus kan. Ni kita panggil graf dia graf parabola. Ni graf parabola. Okey, letak kat sini graf parabola. Parabola sama ada parabola bentuk senyum ataupun parabola bentuk masam. Kalau linear garis lurus. Kuadratik parabola. Melengkung. Okey, melengkung macam ni. Apa lagi? Positif. Okey, paksi simetri. Paksi simetri. Paksi simetri tu macam mana? Macam mana awak nak describe dia paksi simetri? Garis dia tegak, tak ada serata. Okey. Lagi? Paksi simetri ni senang kata bila kita lipat dua dia sama. Tu paksi simetri. Paksi simetri maksudnya bentuk tu akan ada paksi simetri lah. Bila kita lipat dua dia sama bucu ke bucu. Ini contoh kertas ke. Okey, contohlah kertas kan. Contoh kertas macam ni. So bila kita lipat dua yang tengah ni kita panggil sebagai paksi simetri. Bila mana buku tu kita lipat dua, bucu ni akan pergi kepada bucu ni. Semua bucu tu akan kena kepada setiap bucu. So yang tengah ni adalah paksi simetri itulah. Okay, so kalau dalam graf kuadratik, paksi simetrinya ialah dekat sini. Ni paksi simetri. Kalau graf masam pun sama. Ni adalah paksi simetri. Bila kita lipat dua, dia sama. Maksudnya sama tu, okey, bucu ni titik sini akan pergi dekat titik sini. Sini akan titik ke sini. Sini akan titik kat sini. So itu akan jadi kuadratik. Okey, macam ni akan pergi ke sini. Sini akan samalah kuadratik. So just nak bagi nampak lah macam mana graf kuadratik tu Sekejap. Kita try lukis. Tak apalah, boleh. 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3. So kuadratik contoh saya letak dekat negatif 2 kat sini. So dia akan jadi kat sini, negatif 3, 1, 3, 1 dan seterusnya. So bila saya sambungkan dia akan jadi macam ni. Macam lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Ataupun kejap. Ubah sikit nilai dia. Nanti saya ambil negatif 1.5 dengan negatif 1. 1.5 dengan negatif 1. Okey, dekat sini. So dia macam paksi simetri. Dia akan sama kiri dengan kanan. So bila saya sambungkan macam tu. Sepatutnya dia akan samalah. Ni tak lawas sebab buat sendiri kan. So lebih kurang macam ni lah. So dia akan kena kiri dengan kanan tu dekat nilai Y yang sama. Kalau contoh Y ni, Y ni 1, sini 1, sini 1 lah Y dia nilai Y. Tapi nilai X, okey kalau sini negatif 3. Dia macam jarak dia tu sama. Dekat titik tengah sini, titik minimum. Okay, ni adalah titik minimum. So titik minimum ni kat sini. So jarak dia adalah 1, 2, 3.
Sini pun 1, 2, 3. So paksi simetrinya ialah dekat sini. Okey, untuk persamaan paksi simetri awak belajar masa kecerunan. Kita nak buat persamaan dekat sini. Paksi simetri. Kalau contoh yang ni lah. So persamaan yang ni adalah X sama dengan kosong. Kan? Paksi simetri untuk yang ni. X sama dengan kosong. Okey. Cikgu. So paksi simetri tu kita kena guna paksi X lah. Ya, paksi X. X sama dengan apa? Sebab Y dia sama je. Y semua sama. Y tu tak akan ada nilai lah kan. Dekat sini X dia negatif 2. Kosong negatif 2. Sini tak ada. Sini 1. Sini 1.5 dengan negatif 1.5. Untuk paksi simetri tu ambil nilai X kosong. X kosong. Sini X berapa? Sini X berapa? Tengok pada graf lah yang tu nanti. Okey. Okey, fungsi kuadratik. Fungsi dulu. Fungsi masa belajar masa tingkatan 2. Okey, fungsi. Fungsi dia mesti satu image. Kan? Mesti satu image. Mesti satu image. Kalau hubungan, okey, kita masa form 2 kita belajar hubungan. Kita ada objek dengan image tu. Objek dengan image kita ada hubungan hubungan apa tu? 1 kepada 1. Okey, hubungan 1 kepada banyak. Banyak kepada 1. Ni masa form 2 ni. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1 dan banyak kepada banyak. Okey, yang pertama ni, satu yang ni kan, ni adalah bilangan objek dia lah. Yang ni adalah bilangan objek dia. Ada satu objek ke, banyak objek. Dan yang belakang ni adalah image. Satu banyak kan. Sama ada satu atau banyak. Jadi kalau fungsi kita hanya terima satu image. Hanya terima satu image. Okey, maksudnya kita hanya terima 1 kepada 1 je lah. Dengan banyak kepada 1. Okey, yang ni sahaja yang akan jadi fungsi kuadratik. Satu kepada 1 dan banyak kepada 1. Okey, kalau 1 kepada... Sekejap. Okey, hubungan 1 kepada 1 ni sebenarnya adalah linear. Banyak kepada 1 ni adalah kuadratik. Okey, kita tengok kepada graf dia. Sekejap, linear dulu. Okey. Contoh satu objek kepada satu image. Contoh satu objek kepada satu image. Maksudnya, okey, saya ambil dia satu-satu. Satu-satu. So, maksudnya objek tu satu-satu dekat sini je lah. Dia akan ada satu garis lurus. Okey, so satu garis lurus. Bila kita buat garisan menegak, okey, garisan menegak, dia hanya kena pada satu titik. Macam tu.
Okey, kalau kita nak tahu fungsi ke tidak, okey, untuk ujian apa kita panggil, ujian untuk tahu fungsi lah. Ujian mencancang, ujian garis cancang. Ujian garis mencancang kalau tak silap saya. Ujian garis mencancang atau ujian garis menegak untuk kenal pasti fungsi atau tidak. Okey, so garis tu kalau kita buat garisan menegak macam ni, dia hanya kena pada satu titik kan. Pada garis ni, garis persamaan ni hanya kena pada satu titik. Tak kisahlah dia letak dekat mana. Okey, so hanya kena pada satu titik. Maka dia adalah fungsi. Okey, buatlah dekat mana persamaan tu pun. Kalau kena pada satu titik, maka dia adalah fungsi. Mesti ujian garis mencancang lah. Kalau kita tengok dekat sini saya ambil kuadratik. Saya ambil graf macam ni. Contoh, graf senyum. Okey, so bila saya buat ujian garis mencancang, saya letak dekat sini. So, dia hanya kena pada satu titik juga kan. Hanya kena pada satu titik je. So, dia adalah fungsi juga. Kena pada satu titik sahaja. So, dia adalah fungsi. Okey, kalau nak tulis nota boleh tulis dekat atas ni. Ujian garis mencancang untuk kenal pasti fungsi atau tidak. Jadi kalau kita ada graf kuadratik, tapi graf kuadratik dia macam ni. Bentuk C. Bentuk C. So graf kuadratik ni, bila kita buat ujian garis menegak, dia kena pada dua titik kan. Kena lebih pada satu titik. Maka bukan fungsi. Macam tu je nak kenal dia. Nak kenal fungsi ke tak. Okey, boleh faham. Okey, ni boleh salin dulu. Okey, balik kepada hubungan jap satu pada satu. Maksudnya, kalau kita bawa daripada sini kan nilai X dia, nilai X kena pada Y1 sahaja. So dia satu pada satu lah. Macam banyak kepada satu ni, contohnya kita kata banyak objek kan, banyak objek jap. Banyak objek, kiranya okey, kita contoh daripada sini. Contoh yang ni kan, banyak objek pada satu. Ni nombor negatif. Negatif 1 dengan 5 contoh. Negatif 1 dengan 5. Okay, sebagai contoh lah negatif 1 dengan 5. So kalau kita bawa X dia kan. So X dia negatif 1 dengan 5. Y dia ialah kosong. Y dia ialah kosong. So maksudnya dia ada dua nilai X dan satu nilai kosong yang sama. Sebab tu dia kata hubungan dia banyak kepada satu. Okay, hubungan banyak kepada satu sebab X dia ada dua, Y dia ada satu je yang sama. So dia pergi kepada satu nilai Y saja yang sama. Sebab tu dia jadi kuadratik. Dan dia adalah fungsi. Okay, boleh. Salin dulu.
Okey, dah siap salin dah. Semua faham ke hari ni? Okey, boleh seorang tolong bagi tahu apa yang dah belajar hari ni daripada awal sampai akhir. Yang mula daripada bab ni lah. Kelas algebra tadi tak apa. Yang ni, pasal bab ni. Apa yang dah belajar hari ni? Saya tunggu ada volunteer baru kita boleh habiskan kelas. Perbezaan ungkapan linear, persamaan linear dan ungkapan kuadratik. Okey. So persamaan kuadratik, ungkapan linear. Okey lagi. Lagi apa yang awak dah belajar? Perbezaan persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik. Okey. Okey, bagus. Kita tengok persamaan sama dengan kosong. Fungsi tu ada fx atau gx, hx, bx ke. Okey, lagi? Orang lain? Perbezaan graf linear dan graf kuadratik. Okey. Perbezaan graf. Jadi perbezaan graf tu kuadratik tu macam mana? Graf kuadratik tu tiada garis lurus, iaitu Ya. graf melengkung. Graf melengkung macam mana? Macam mana bentuk dia? Bentuk kalau positif senyum, kalau negatif senyum masam. Okey, apa yang positif dengan negatif tu? Kalau positif A lebih jumlahnya lebih banyak dari kosong. Kalau senyum masam iaitu negatif, lebih jumlahnya lebih kurang dari kosong. Okey, A lah nilai A yang positif dengan nilai A yang negatif kan. A positif graf senyum, A negatif graf masam. Okey, good. Okey. Graf lagi? Orang lain? Lagi? Siapa nak volunteer? Daniel, Mukris, Alif, Arif.
Cepat. Cepat. Siapa lagi? Alif, Dania, Mufris. Kuren. Kuren. Boleh, Kuren. Tak apalah, orang samalah. Boleh. Semua pemalu ni. Cepat, tak nak habiskan ke? Tak nak habiskan kelas ke ni? Fungsi kuadratik dia mesti satu image. Fungsi kuadratik mesti satu image. Okey lagi. Kita guna ujian apa nak test dia? Ujian garis mencancang. Okey, good. Okey lagi. Ni yang sekarang ni tengah display ni apa? Cara nak tahu graf kuadratik tu dia positif ke negatif. Okey. Paksi simetri. Okey, lagi satu kita ada belajar pasal paksi simetri dengan titik minimum dan maksimum. Okey. So, itu saja untuk kelas hari ini. Saya share soalan homework dalam grup. Okey, nanti boleh buat dan hantarlah. Okey, awak boleh buat soalan yang simple-simple je. Simple-simple je soalan dia. Ini dia tanya ni adalah kuadratik ke tidak. Okey, so kuadratik ingat balik dia mesti ada kuasa 2. Dan jangan ada kuasa 3, jangan ada kuasa negatif 2, jangan. Okey. Dan okey, seterusnya awak kena kenal pasti ABC dalam ni. Kenal pasti ABC. Bagi tahu bentuk graf sama ada senyum atau masam dan yang mana titik minimum, mana satu titik maksimum. Okey, bagi isi. Dan nombor 4 ni tadi bagi tahu pasal paksi simetri. Tadi ada juga yang tanya, kebetulan ada yang tanya, so saya bagi homework yang ni. So macam mana kita nak tahu paksi simetri tu, kita tengok pada titik minimum tu lah. Titik minimum atau maksimum. Tengok dekat sini, X dia berapa. X dia negatif 1. Kalau dekat sini lah. Ni kan titik minimum dia. Paling bawah dia ni. Dekat sini X dia negatif 1. So negatif 1 lah. Okey. Itu sahaja. Paksi simetri, titik minimum, maksimum. Dan cari ABC tadi. Kenal pasti kuadratik. Alright, itu sahaja untuk kelas malam ni. Ada soalan? Tak ada. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Saya sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.